Bab 5. Bahan kimia untuk pengguna. 5.3. Ubat. Ubat tradisional yang pertama, lidah buaya, digunakan untuk merawat penyakit kulit dan melegakan luka pada kulit akibat terkena benda panas. Sapu pada kulit yang sakit. Yang kedua, dengan memakan bawang putih, penyakit yang dapat dirawat adalah tekanan darah tinggi, kanser dan sesama. Yang ketiga, dengan menyapu atau memakan kunyit, kurap, jerawat, cirit birit dan penyakit hati dapat dirawat. Yang keempat, hala boleh dimakan, dijadikan sup atau jus untuk memperbaiki peredaran darah dalam badan, menyingkirkan angin dalam badan, mencegah sesama atau membantu memanaskan badan. Yang kelima, peria boleh dijadikan jus untuk merawat kencing manis. Yang keenam, bunga raya dihancurkan dan disapu untuk melegakan sakit kepala dan mengurangkan rambut gugur. Yang ketujuh, pegaga dihancurkan dan disapu untuk merawat kemasygulan iaitu depresan dan melanjutkan usia. Yang ke-8, asam jawa boleh dijadikan jus untuk melegakan sakit kerongkong dan menurunkan suhu badan pesakit demam panas. Yang ke-9, ginseng boleh dimakan atau dijadikan jus atau sup untuk membina pertahanan badan terhadap jangkitan dan dapat meningkatkan sistem keimunan badan. Yang ke-10, limau yang dijadikan jus dapat membantu pencernaan, mengubati penyakit kulit, menghapuskan pertumbuhan bisul dan mencegah serangan sesama. Yang ke-11, pudina yang dijadikan jus atau dimakan dapat mengubati sakit kerongkong dan digunakan sebagai perisa asli dalam gula-gula. Yang ke-12, madu yang disapu dapat melegakan kesakitan pada kulit yang melecur akibat terkena benda panas. Seterusnya, haiwan seperti gamat dapat digunakan untuk merawat radang otak dan jantung berlubang. Lipan pula dapat digunakan untuk merawat kancing gigi dan sawan. Seterusnya, semut dapat digunakan untuk merawat hepatitis B. Terdapat 3 jenis ubat moden iaitu analgesik, antibiotik dan psikoterapeutik. Ubat moden yang pertama ialah analgesik. Analgesik merupakan ubat yang digunakan untuk mengurangkan atau menghilangkan rasa sakit tanpa mengganggu kesedaran. Ubat ini bertindak dengan cara mengurangkan keupayaan seseorang menerima derita sakit dan mengubah tindak balas emosi terhadap diri itu. Ubat analgesik perlu diambil menurut preskripsi doktor dalam dos yang betul. Ubat ini perlu diambil selepas makan. Terdapat 3 jenis analgesik iaitu aspirin, paracetamol dan codeine. Aspirin melegakan kesakitan ringan seperti sakit gigi, artritis dan kesakitan otot. Aspirin juga merendahkan suhu badan ketika demam dan mengurangkan pembekuan darah. Kesan sampingan aspirin menyebabkan pendarahan pada dinding perut dan mungkin menyebabkan kerosakan otak dan hati pada kanak-kanak. Dengan itu, ubat ini tidak sesuai untuk pesakit gastrik, perempuan yang mengandung dan kanak-kanak. Paracetamol dijadikan sebagai pengganti aspirin dan selamat digunakan oleh kanak-kanak. Kesan sampingan paracetamol menyebabkan ruam kulit apabila diambil secara berterusan pada jangka masa yang panjang. Dos paracetamol yang berlebihan menyebabkan kerosakan hati. Codeine melegakan kesakitan yang sederhana dan menahan batuk. Sampingan codeine akan menyebabkan perasaan mengantuk dan penyalahgunaannya menyebabkan ketagihan. Ubat moden yang kedua ialah antibiotik. Antibiotik bermaksud bahan kimia yang menghapus atau menghalang pertumbuhan mikroorganisma berjangkit. Kegunaannya adalah untuk merawat penyakit yang disebabkan oleh bakteria. Antibiotik tidak berkesan terhadap penyakit yang disebabkan oleh virus seperti demam, sesama, campak atau cacar. Antibiotik terdapat dalam bentuk tablet, krim, kapsul dan cecair. Contoh antibiotik yang pertama ialah penisilin. Penisilin dihasilkan daripada kulat Penicillium chrysogenum dan digunakan untuk merawat penyakit yang disebabkan oleh bakteria seperti pneumonia, gonoria dan sifilis. Penisilin hanya berkesan terhadap beberapa jenis bakteria tertentu. Contohnya, penisilin tidak boleh digunakan untuk mengubati penyakit batuk kering iaitu TB. Yang seterusnya ialah streptomycin yang sesuai untuk merawat tuberkulosis. Antibiotik diberikan kepada orang yang mempunyai sistem imunisasi yang rendah untuk membantu mereka melawan penyakit
serta mereka yang selepas menjalani pembedahan untuk melawan jangkitan kuman. Cara antibiotik bekerja dalam tubuh terbahagi kepada dua, iaitu bakterisidal dan bakteriostatik. Bakterisidal merosakkan struktur dinding sel bakteria hingga bakteria mati bersama-sama antibiotik tersebut. Manakala bakteriostatik menghentikan perkembangan bakteria hingga sisa bakteria akan dibunuh oleh sistem pertahanan badan. Kesan sampingan antibiotik ialah sakit kepala, alergik, pening, loya, muntah dan cirit-birit. Pengambilan antibiotik secara berlebihan boleh menyebabkan kerosakan pada buah pinggang. Ubat moden yang ketiga, psikoterapeutik. Ubat psikoterapeutik digunakan untuk orang yang mengalami masalah mental yang tidak dapat mengawal pemikiran, perasaan dan kelakuan mereka. Ubat psikoterapeutik dibahagi kepada tiga, iaitu stimulan, antidepresan dan antipsikotik. Fungsi sebenar ubat psikoterapeutik. Stimulan membantu menambahkan kegiatan badan dan otak pesakit, menambahkan denyutan jantung dan mengurangkan keletihan pesakit. Seterusnya, antidepresan. Antidepresan dapat membantu seseorang tidur dengan senang dan nyenyak, fikiran menjadi tenang, hilang rasa resah, merasa senang dan puas hati terhadap diri sendiri. Antipsikotik membantu fikiran pesakit waras, pesakit lambat naik marah. Stimulan fungsinya adalah untuk merangsang dan mengaktifkan kegiatan otak, badan dan perasaan. Ubat stimulan yang terdapat adalah fenilpropanolamin dan amfetamin. Kesan sampingannya dapat menyebabkan ketagihan, kemurungan dan berasa risau. Seterusnya, antidepresan. Antidepresan digunakan untuk merawat kemurungan. Contoh ubat antidepresan adalah imipramine dan amitriptylin. Kesan sampingannya adalah melemahkan otot dan menyebabkan ketagihan. Antipsikotik. Antipsikotik adalah ubat penenang. Contoh ubat antipsikotik adalah haloperidol, tranquilizer, barbiturat dan dozapin. Kesan sampingannya menyebabkan denyutan jantung bertambah, rasa mengantuk dan rasa pening. Hormon ialah bahan yang dihasilkan oleh sel hidup yang mengawal fungsi badan tertentu dan digunakan untuk mengawal pesakit tertentu. Contohnya insulin yang mengawal kandungan glukosa dalam darah dan kekurangan insulin boleh menyebabkan kencing manis. Insulin diperoleh daripada haiwan seperti lembu dan kambing seperti bakteria melalui kejuruteraan genetik. Yang kedua ialah kortison. Kortison tergolong dalam golongan steroid yang bersifat anti bengkak dan digunakan untuk mengubati penyakit sendi, asma dan alergi. Antara bentuk pengambilan ubat ialah krim, biji atau tablet iaitu ditelan, cucuk, gas ubat sedut iaitu inhaler dan ubat cecair yang diminum mengikut sukatan.